Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar Simpang Jeram? Terima kasih saya ucapkan kepada pengerusi Cikgu Mala yang sahabat saya yang dah lama sangat dalam Dewan Muslimat, kepada Dr. Bala yang jauh datang dari Terengganu, dan juga YB Rusdan yang jauh datang daripada hujung Semenanjung sana, Sempadan, Thailand, Padang Sak. Saya baru tahu YB Rusdan ialah sepupu kepada Pesuruhjaya PAS Negeri Melaka, iaitu Ahli Parlimen Jasin, Ustaz Tuan Guru Ustaz Zulkifli Ismail. Sebab ayah Tuan Guru Zulkifli Ismail ialah orang Perlis, mak Tuan Guru orang Melaka, dan saya sendiri ialah orang Muar. So ini kampung saya sebenarnya, walaupun saya duduk di Melaka selama 23 tahun. Sejak habis belajar saya bekerja di Melaka, tapi saya masih mengaku saya orang Muar lagi. Okey. Saya juga difahamkan kita ada bersama kita malam ini Saudara Azhar, iaitu Ketua Penerangan PAS Sungai Petani. Selamat datang, dan Meja Anwar, pengerusi Proklamasi Melayu, bersama-sama kita pada malam ini. Okey, sebelum saya meneruskan ucapan saya ingin mengajak semua yang hadir dan yang menonton live kita pada malam ini untuk menyedekahkan Al-Fatihah kepada keluarga Ustaz Amir yang baru saja meninggalkan kita pada petang Jumaat yang lalu. Satu kembangan yang sangat tragis. Dan Ustaz Amir dan isteri beliau merupakan AJK PAS Kawasan Segamat. Dan anak-anak beliau juga sangat hebat. Ramai yang bersekolah tahfiz, jadi Bilal dan sebagainya. Al-Fatihah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Saya macam rasa nak sedekah Fatihah juga kepada arwah reformasi yang dilahirkan pada tahun 1998. 1998, masa tu saya masih belajar lagi di Australia masa tu. Kita hanya dengar-dengar daripada jauh. Masa tu ringgit Malaysia jatuh kan. Tapi tak boleh lawan. Hari ni paling teruk ringgit Malaysia. 4.65 berbanding dengan dolar Amerika. Kita ingat tahun 98 dah paling teruk dah. Tapi sekarang ni paling buruk dalam sejarah. Dan kita akan ingat selama-lamanya semalam ialah sejarah hitam Malaysia, atau kita panggil Black Monday. Yang mana reformasi ke, tata kelola ke, apa semualah yang diperjuangkan konon-kononnya oleh PMX sudah dikuburkan, sudah ditalkinkan. Dan semua rakyat Malaysia sudah ditipu selama 25 tahun, sejak tahun 1998. Dalam surah As-Saff, Allah Ta'ala telah berfirman, maksudnya, kenapa kamu cakap benda yang kamu tak buat? Dan sangat besar kebencian Allah kepada benda yang kamu cakap tapi kamu tak buat. Sekarang ni, dalam Malaysia, siapa orang yang paling cakap tak serupa bikin sekali, tuan-tuan? Ya, Perdana Menteri sendiri menunjukkan contoh yang sangat buruk. Segala apa yang dia cakap, semua dia macam kontradik apa yang dia cakap. Contoh, dia cakap nak turunkan harga minyak. Kalau dia jadi Perdana Menteri berapa ratus kali? Bukan sekali dua dia cakap. Boleh dikatakan beratus kali. Yang saya ulang tu. Kan? Daripada tahun bila dia cakap? Apa lagi dia cakap? Dia cakap kalau pergi ke negeri-negeri dia takkan umumkan peruntukan ke negeri-negeri. Hari ni dia cakap, besok lusa dia dah umumkan peruntukan di Negeri Sembilan, peruntukan di Pulau Pinang. Ingat tak saudara-saudara sekian? Apa lagi dia cakap? Dia cakap dia tak akan lantik Menteri Keuangan, dia tak akan lantik Perdana Menteri jadi Menteri Keuangan. Tapi dia lantik dia sendiri. Saya tak tahulah apa yang ada dalam kepala dia. Dia langgar semua kata-kata dia. Ini dalam surah As-Saff. Ayat 2 dan 3 Allah kata kebencian Allah sangat besar kepada orang yang cakap tak serupa bikin macam ni. Dan dia kata dia nak lawan rasuah. Dia takkan bekerjasama dengan, dia takkan menjilat berasuah untuk jadi Perdana Menteri. Tapi itulah juga yang dia buat. Dia lantik jadi timbalan Perdana Menteri pula tu. Lepas tu baru semalam dia bebaskan pula
modal sebab tadi YB Azman dah cakap semua. Tak apa, ada lagi poin lain. Okey Sebab tu, apa lagi yang ditipu PTPTN kata nak hapus. Saya nak sebut sebab saya seorang wanita, seorang ibu dan anak-anak saya pun ada 2 orang yang dah mengundi, orang muda. Apa yang kaum wanita nak, apa yang orang muda nak? Kalau saya sebagai ibu, saya nak pertama sekali anak saya selamat daripada gejala sosial yang sangat parah dalam negara kita. Betul tak tuan-tuan? Tapi apa yang kerajaan Madani buat? Pertama sekali, dia bagi ubat PrEP secara percuma. Konon-konon nak menghalang daripada jangkitan AIDS. Tapi apa natijahnya? Maknanya golongan LGBT bolehlah teruskan kegiatan dan ambil ubat PrEP secara percuma. Lepas tu dia keluarkan pula senarai, dia keluarkan pula nikotin dalam cecair vape daripada senarai racun. Dan tak ada akta yang mengawal penggunaan vape ni sampai hari ni. Maknanya anak-anak kita umur 5 tahun pun kalau hisap vape tak dikenakan undang-undang tuan-tuan. Adakah itu yang kita nak? Kan? Kalau tak nampak lagi ibu bapa lah. Saya tak tahulah apa yang kita nak terjadi kepada anak-anak kita. Baru-baru ni konsert Catchy. Bawa pula budak-budak tahfiz. Ramai pula tu tengok pertunjukan maksiat. Apa yang dia nak sebenarnya? Apa yang dia nak jadikan anak-anak kita ni? Nak meracuni pemikiran anak-anak kita. Saya sebagai ibu memang sangat-sangat rasa bimbang. Saya tak tahu kalau tuan-tuan tak rasa bimbang. Tapi saya sangat bimbang. Masa depan anak kita ni macam dihidangkan dengan pelbagai kemudaratan oleh kerajaan hari ini. Kalau untuk golongan yang baru habis belajar, perkara paling penting ialah duit, betul tak? Nak kerja kan? Tapi apa yang ditawarkan? Adakah peluang pekerjaan baru setelah berapa bulan dah jadi kerajaan ni? 9 bulan. Dah lahir dah baby tu. Dulu kata, alah baru lagi takkan. Ni kan. Takkan. Baru masa 22 bulan dulu. Baru lagi jadi kerajaan. Baru mengandung. Belum lahir lagi anaknya. Ni dah 9 bulan. Saya tak nampak pelaburan besar masuk dalam negara yang boleh memberi banyak peluang pekerjaan kepada anak muda. Tapi di Kedah, 3 tahun saja YB Sanusi jadi Menteri Besar, hampir 100 bilion pelaburan asing masuk ke negeri Kedah dan menawarkan 150,000 peluang pekerjaan kepada anak-anak muda di Kedah dalam masa beberapa tahun yang akan datang ni. Maknanya tak payah keluar ke Kedah, tak payah keluar daripada Kedah nak kerja. Dan orang daripada negeri lain pun dialu-alukan datang ke Kedah untuk bekerja. Dan di Kedah ada kilang Porsche yang pertama di luar Eropah, yang mana kaki tangannya semua anak tempatan. Tak ada orang luar negara. Mengalu-alukan kedatangan Dr. Afif Bahardin. Adun Taman Medan, Selangor yang baru menang baru ni. Takbir. Okey, terusnya. Tadi Dr. Bala ada sebut, janganlah kebencian kita kepada satu kaum menghalang kita daripada berlaku adil kepada kaum tersebut, kan? Kerana adil tu lebih dekat kepada takwa. Kita tengok contoh yang berlaku di Kelantan, Kedah dan Perlis. Walaupun pembangkang tu ada 1, 2 dan 3 ketul je, kan? Tapi dilayan dengan sama rata, dengan adil oleh Kerajaan Perikatan Nasional di negeri tersebut. Dekat Terengganu, Pak Kal lah tak ada pembangkang. Orang Muar kata Pak Kal. Kan? Kalau ada bagi juga. Tapi nak buat macam mana dah rakyat tak nak? Kan? Tak boleh nak marah rakyat. Pilihan rakyat. Dan mereka telah kecam lah kerajaan di Terengganu ni. Kata miskin lah apalah kan. Tapi tahukah kita semua dari Januari 2019 sampai Jun 2022 kerajaan negeri Terengganu bayar hutang kepada kerajaan persekutuan sebanyak 472 juta ringgit. Dalam masa dinafikan royalty, dalam masa dinafikan peruntukan yang adil kepada kerajaan negeri, konon-kononnya kerana mereka pembangkang tak bersama dengan kerajaan, kan? So,
Macam mana negeri yang miskin, yang tak dapat peruntukan, boleh bayar hutang 472 juta ringgit. Tapi tuan-tuan, saya dari duduk Melaka 23 tahun, ayolah betul lah 23 tahun, baru-baru ni Menteri Besar Melaka yang barulah. Yang dia jatuhkan Menteri Besar UMNO sendiri, nak lantik Menteri Besar UMNO yang baru. Pelik kan? Lepas tu dia kata kita kerajaan tebuk atap. Dia tak apa. Tebuk semua. Kan? Selama dia pun tikam-tikam, lepas tu nak kata kita. Dia minta halal daripada kerajaan pusat. Hutang-hutang kerajaan Melaka. Kata dia maju sangat. Melaka maju 2010, slogan dia. Ni dah 2023. Takkan tak boleh bayar hutang kot. Terengganu negeri miskin boleh bayar 472 juta. Inilah yang dikatakan kakistokrasi ke, korupsi ke, kleptokrasi, segala silah dekat dia. Reformasi je dah tak ada. Dah jadi reformati. Atau reformasi, iaitu sesuai. Okey, harga beras sekarang ni. Naik banyak ke tuan-tuan? Tak tahulah, mungkin ada menteri ekonomi dia tak makan beras kot. Kan? Atau dia tak pernah beli beras. Sebab itu dia kata, kalau harga ayam mahal, kurangkan makan ayam. Kan? Dia tu kawan saya dalam Petronas dulu. Kan? Sebaya. Saya tak sangka kenapa dia boleh jadi macam tu. Tapi sekarang ni, tergantuk. Oh, dia jatuh kepala dia tergantuk. Oh, mungkin. Okey. Tu Boy B. Rusdan cakap. Okey. Kalau harga beras naik, kurangkan makan beras. Kurang makan nasi lah kan. Nantilah dia akan keluar formula-formula dia yang memang tak boleh dipakai sama sekali kan. Lagi satu tadi Dr. Bala ada sebut juga. Pemimpin DAP ada sebut. Nanti kalau PAS menang, kita tak boleh pakai seluar pendek pergi jogging. Saya nak tanyalah, kalau pakai seluar pendek pergi jogging, harga beras boleh turun ke? Boleh ke tuan-tuan? Tak boleh. Pakailah seluar pendek pergi mana-mana pun, harga beras takkan turun juga. So sekarang ni kita memerlukan satu kerajaan yang ada idea yang baik untuk kepentingan rakyat. Bukan hanya retorik kata nak lawan rasuah, tapi membebaskan perasuah dengan 47 kes. Macam tu je. Padahal dah 4 tahun kes tu dibicarakan. Hakim pun marah. Hakim kata buang masa dan buang duit rakyat. Tapi kalau dalam kes Tan Sri Muhyiddin, hakim kata pendakwaan ni cacat dan berniat jahat. Sebab tu hakim gugurkan kes tu. Yang ni bukan hakim yang gugurkan, pendakwa raya yang tarik balik kes. Sebab apa? Dia berhentikan pendakwa raya yang asal. Lepas tu dia kata tarik balik. Pendakwa raya yang asal dah tak ada kuasa nak cakap apa-apa dah. Peguam negara pun dicutikan. Dia nak ganti dengan yang baru. Kan? So nampak dah perancangan dia yang sangat jahat tu. Terlalu terang dan nyata. Pasti. Baru-baru ni Lokman Adam, tak nak sebut, Lobak Man. Dia pergi hina anak-anak pasti. Kata jangan hantar seko pun anak pergi pasti. Yang dia marah sangat ke anak pasti ni kenapa? Kan? Padahal orang bukan Islam pun hantar anak ke pasti. Betul tak Dr. Bala? Kerana mereka percaya pasti ni ajar benda baik-baik. Ajar taat ibu bapa. Ajar jadi orang baik. Tak ada pasti ajar benda jahat. Kalau tidak orang bukan Islam tak akan hantar anak ke pasti. Dan pasti ni ialah ialah satu-satunya program prasekolah yang paling berjaya dalam Malaysia. Ada berapa cawangan pasti di seluruh negara? Tak ada prasekolah lain, tadika lain yang sebanyak cawangan pasti. Sebab tu dia cemburu sangat. Dalam masa PAS, Perikatan Nasional, tidak jadi kerajaan pusat pun, pendidikan amat diberi kepentingan kepada anak-anak kita. Pendidikan yang baik, yang mengikut Al-Quran dan Sunnah. Ini yang dicemburui oleh mereka. Mereka kata, Lobakman kata nak buat tadika kemas, nak ada silibus Arab, nak ajar hadis. Sebab apa? Sebab nak lawan pasti. Bukan nak ajar anak-anak jadi baik. Sebab nak lawan pasti. Padahal pasti diwujudkan untuk mengajar anak-anak kita supaya daripada kecil lagi dah faham asas Islam. InsyaAllah orang yang faham asas Islam, macam kata Dr. Bala tadi, akan jadi orang yang baik-baik. Takkan berani nak buat dosa. Calon kita, tak payah sebutlah. Hebat sangat orangnya.
Dia bukan duduk dalam kepompong dia. Dia dah buat kebajikan ni bukan setakat di Malaysia je. Seluruh negara, malahan di peringkat antarabangsa pun Dr. Mazri dah terlibat dalam kerja-kerja kebajikan. Kerja kebajikan ni memang dah jadi darah daging Dr. Mazri. So jangan bimbang. Penduduk kampung Simpang Jeram mesti beri undi kepada Dr. Mazri. InsyaAllah kebajikan penduduk Simpang Jeram ni akan dijaga sebaik-baiknya. Last kali saya nak sebut hadis daripada Abu Sa'id Al-Khudri. Maksudnya, dia telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, siapa yang melihat kemungkaran, maka mesti mengubahnya dengan tangan. Kalau tak mampu dengan lisan. Kalau tak mampu juga dengan hati. Tapi dengan hati tu selemah-lemah iman. Sekarang ni, penduduk Simpang Jeram dan di Pulai ada peluang untuk mengubah kemungkaran yang ada di depan mata dengan tangan-tangan kita. Ini bukannya saranan, tapi ini adalah satu kewajipan. Maksudnya kalau kita nampak kemungkaran, kita kena ubah dengan tangan kita. Ada peluang, saya minta sangat-sangat semua pengundi di Pulai dan Simpang Jeram ambil peluang ni, sahut sabda Rasulullah ni untuk mengubah kemungkaran yang berlaku di negara kita ni dengan memberi undi kepada Perikatan Nasional, calon-calon kita di Pulai dan di Simpang Jeram. InsyaAllah jadi seperti buruh pipit. Walaupun mungkin kita ubah satu kerusi parlimen atau satu kerusi DUN saja, tapi jadi seperti burung pipit yang bawa air dekat paruh dia nak padamkan api yang membakar Nabi Ibrahim AS. Sebab burung pipit kata Allah akan tanya, apakah sumbangan kamu dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Dan kita kena ingat, sebagai orang Islam, dan saya rasa bukan Islam pun sama, kita mesti amar ma'ruf nahi mungkar. Kita tak boleh amar ma'ruf dalam masa yang sama amar mungkar. Dalam masa yang sama konon nak ajar hadis 40 kat sekolah, dalam masa yang sama welcome Coldplay to Malaysia. Pening kan tuan-tuan? Kita tak nak kepeningan ni diteruskan. Maka sekali lagi, insyaAllah boleh tak penduduk Simpang Jeram dan Pulai beri undi kepada Perikatan Nasional? Alhamdulillah. InsyaAllah saya tak akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.